Selamat sejahtera. Saya Wong Wei Han, nombor ID 19000814 dari Universiti Teknologi Petronas. Hari ini kita akan membentangkan assignment kita dalam subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia MPU 3122 semester Mei 2020. Penulisan makalah ini merupakan satu pengajian tentang 3 pucuk surat dari Sumatera Utara sempena abad 16 dan abad 17. Artikel ini melambangkan suatu analisis terhadap perbezaan tradisi perkataan dan penggunaan perkataan Arabik antara Melayu dan Timur Tengah. Objektif pengajian ini juga mempertimbangkan hubungan diplomatik di Asia Tenggara. Secara umum, bahasa Arab merupakan bahasa utama dalam pengajian agama dan memainkan peranan penting sebagai bahasa asas dalam epigrafi Muslim. Bahasa Arab bukan sahaja digunakan untuk pengajian agama, dia juga merupakan bahasa pengantaran dalam pembinaan hubungan diplomatik antara tanah Melayu dengan Tengah Timur. Dokumen-dokumen tersebut bukan sahaja diangkat sebagai sumber sejarah, ia juga membantu kita dalam memahami penyambungan antara Sumatera Utara dengan dunia Islam. Pengarang hendaklah memberi komen tentang tujuan penggunaan perkataan Arabik dalam ketiga-tiga dokumen ini. Melalui pengajian, kita dapat mengetahui perbezaan antara dua tempat yang menggunakan bahasa yang sama pada tiga surat yang dikaji. Satu yang ditulis oleh Sultan Samudra Pasai pada tahun 1516 dan dua lagi ditulis oleh Sultan Aceh yang digelar Sultan Alauddin Rakyat Shah pada tahun 1602 dan 1603. Pengarang membandingkan ketiga-tiga surat dengan Banten Corpus sebagai sumber rujukan. Selain itu, versi yang telah diterjemah kepada bahasa ibunda pengarang merupakan sumber utama pengajian. Nama saya Kue Wenceng dan ID saya 1900376. Hari ini saya akan membentangkan tentang 3 huruf Arab dari Sumatera Utara pada abad ke-16 dan abad ke-17. Rumusannya, dari segi gaya dan bentuk huruf Pasai berbeda dari 2 huruf Aceh. Pasai surat tidak menunjukkan ciri-ciri penting dan huruf Aceh yang terakhir menunjukkan hubungan yang jelas dengan tradisi epistolari Timur Tengah dengan bahasa, pujian, dan bentuk dan elemen. Surat Pasai dimaksudkan semata-mata sebagai dokumen praktis sebagai perhitungan huruf jenayah orang persendirian Portugis, perbendaharaan kata berbahasa sebagai provinsi Melayu dan Portugis, dan ketiadaan hiasan atau menterai menunjukkan bahwa ini bukan surat yang cuba dilakukan menarik perhatian sesiapa saja dengan bahasa atau penampilannya. Oleh itu, kita disajikan dengan teka-teki ingin tahu yang walaupun dianggap perlu pilih bahasa bahasa Arab yang untuk menyampaikan pesan positif kepada penguasaan lain dan melakukannya dengan perhatian dangga terhadap gaya elegan. Itu dilakukan dengan luar biasa cara sibsut. Dalam pengertian ini, kandungan surat yang sebenarnya mungkin dilihat sebagai sekunder dari fakta keberadaannya dan mesej yang disampaikan oleh aspek formalnya. Nama saya Shubingket, nombor ID saya 190000820. Saya akan membentangkan keunikan Sampotong Temple. Keunikan Sampotong Temple ini ialah seni Minangnya. Seni Minang ini mengikutkan tradisi bangunan Buddha, iaitu seni Minang istana tetapi dalam skala yang kecil. Dalam temple ini mempunyai seni tidur Buddha, iaitu arca yang menggambarkan Buddha dengan berbaring. Tema ini merupakan salah satu ikonografi popular dalam seni rupa Buddha serta dalam kepercayaan Buddhisme. Selain itu, kaitan antara seni Minang Sampotong Temple dengan Buddha ialah seni Minang Sampotong Temple ini fokus kepada rasa keterbukaan dan bangunannya ialah simetri yang mengikutkan doktrin Buddha, iaitu kita perlu bertolak ansur dan bermula kepada orang lain.
seni bina yang simetri ialah mengikutkan feng shui yang menerangkan tentang berpasangan yang akan membawakan nasib baik kepada tempat itu. Sejarah Sampodong Temple ini melebihi 70 tahun. Konsep temple ini bermula pada tahun 1890. Seorang Sami dari China melewati kawasan Ipoh dan mengasaskan Gua Gunung Rapat, dan dia memutuskan duduk dalam gua ini sebagai tempat untuk bertafakur. Selepas Sami itu meninggal dunia, Sami dan Biarawati lain juga mendedikasikan nyawa mereka kepada Buddha dalam gua itu. Oleh itu, Sampodong Temple telah dibina pada tahun 1950. Nama saya Ko Zishan, nombor ID saya 190000435. Saya akan membicarakan tentang konsep dan keunikan Sampokong Temple. Ia dibina mengikut konsep tradisional. Konsep tradisional berkait dengan sejarah Buddha. Bangunan Buddha adalah bangunan yang berkait dengan aktiviti Buddha seperti Keu Buddha, Pagoda, bangunan sutra dan Keu Gua. Buddhism diperkenalkan ke China pada masa dinasti Han dan pengembangan seni bina mencapai puncaknya selama 4 hingga 500 tahun dari dinasti Selatan dan Utara hingga dinasti Sui dan Tang. Ia merosot dalam tempoh Song, Liao dan Jin. Selepas dinasti Yuan, terutamanya pada masa dinasti Ming dan Qing, pembinaan Keu Gua dan Pagoda jarang menjadi kurang. Dan kue-kue tersebut terutama merupakan kue lamisme dan dengan lebih banyak pembangunan. Keunikan lain Sampokong Temple ialah bangunan kitab suci Buddha yang mengandungi banyak kitab suci. Ia adalah hasil daripada penguasaan naskah yang menghabiskan seluruh hidupnya membangun perpustakaan Falun dan mengumpulkan buku-buku yang jarang berlaku dari pergunungan hutan dan pusat peredaran kitab Buddha yang terkenal. Seterusnya ialah organisasi pentadbiran dan sumber kewangan Sampokong Temple. Ia adalah tempat seorang pemimpin yang kita memanggil sebagai Fang Zhang. Ia merupakan pemimpin kru tersebut. Di bawah Fang Zhang ialah rumah besar dan keluarga Dang Dua. Bawah lagi ialah naik kru. Kerja mereka ialah menyebar ilmu dan budaya Buddha kepada para semi di kru. Seterusnya, sumber kewangan Sampokong datang daripada sumbangan para imam. Sumbangan tersebut digunakan di tempat yang memerlukan seperti bersarkan kru. Makanan-makanan para semi diperolehi oleh mereka dengan cara sedekah, itu hua yuan, ataupun dimasak oleh semi yang bertugas pada hari tersebut. Akhirnya ialah bilangan pengunjung. Bilangan pengunjung yang melawati Sampokong Temple pada hari biasa adalah antara 40 hingga 60 dan 80 hingga 120 pada hari cuti. Pengunjung sering melawat untuk mendoakan ketentangan dan menyembah Buddha. Nama saya Chia Zhen Hao. ID saya 190000816. Untuk mengetahui persepsi keluarga kita terhadap agama, kita telah menjalankan temubual dengan ahli keluarga masing-masing. Menurut ahli keluarga, ahli kumpulan kita, ajaran agama akan memberitahu kita tentang apa perkara yang salah dan mengiringi kita ke perjalanan kehidupan yang betul. Agama juga membantu kita mencapai ketenangan minda kita, dan dengan itu kita tidak akan mudah dikuasai oleh nafsu kita dan melakukan sesuatu perkara yang tidak sepatutnya. Akibatnya, pengaruh agama akan dikembangkan beransur-ansur dari pengaruh atas seseorang individu ke sebuah keluarga dan seterusnya mempengaruhi sebuah masyarakat. Jika semua orang pun taat kepada ajaran agama, sebuah masyarakat yang bertamadun akan dilahirkan. Selain itu, kita juga telah bertanya kepada ahli keluarga kita tentang tahap pengamalan agama dalam keluarga yang berbeza. Dan menurut ahli keluarga kita, tahap pengamalan agama keluarga kita amat berbeza. Ada keluarga yang mempunyai amalan pendoaan di dalam rumah pada setiap hari seperti keluarga Wong dan Kue. Tetapi yang lain seperti keluarga Chiu, Chia dan Ko, mereka hanya berdoa di kuil semasa adanya perayaan yang besar-besaran seperti Tahun Baru Cina dan selain itu. Inilah semua daripada kumpulan kita.